Okey, alhamdulillah kita bertemu dalam majlis ilmu kita pada hari Khamis 20 hari bulan. Jadi cikgu start je lah. Kita pun dah pukul 8 pagi, 8.10 pagi, 8.11 dah sekarang ni. Masih ada lagi belum hadir kelas cikgu ni, tak apa, kita tunggu je. Sambil-sambil kita tunggu tu, kita baca doa dulu. Bersama cikgu ni siapa? Faiz, Kamil dan juga Amsyar. Saya faham ni pagi-pagi ramai yang mengantuk lepas subuh. Lepas tu tidurlah semula. Ya ke tidak Faiz? Faiz? Faiz kan ada ke tidak tu? Ada kan? Ada. Okey. Baik, kita baca doa belajar dulu. Tapi sebelum tu, jelas tak suara cikgu? Jelas ke tidak? Jelas. Okey, alhamdulillah. Baik, kita baca doa belajar dulu pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Sihat belaka pagi ni? Sihat tak? Alhamdulillah. Dah mandi belum? Mandi dah lagi? Mandi dah? Okey, patut pewangi sampai sini baru. Pakai pewangi dia tu. Mandian apa tu? Okey, saja je tanya pagi-pagi ni tak? Biar ceria pagi-pagi ni. Orang lain duduk lena dah tertilam kita ngadap kelas. Ni wajib lah ni, kelas wajib ni. Jangan anggap cuti sekolah ya. Ni adalah kelas online macam biasa. Cuma beza kita berada dan bertemu di Maya. Belajar secara online. Hakikatnya kita berada dalam satu kelas. Okey, selamat datang Irene. Okey, Irene apa khabar? Irene? Ya. Okey ke tidak pagi ni? Okey. Okey, dah terima mesej cikgu tadi? Pagi tadi? Saya dah terima belum? Dah terima. Okey, alhamdulillah. Tengok belum? Okey, semoga rezeki milik Irene insya-Allah. Okey kawan-kawan, saya nak maklum ni, cikgu nak maklum Irene masuk tandingan syair. Jadi kita doakan Irene salah seorang yang layak untuk ke peringkat seterusnya. Amin. Okey baiklah, walaupun kita berempat, berlima dengan saya pagi ni. Jadi saya teruskan pelajaran kita, iaitu kita belajar sajak. Okey, ataupun kita panggil puisi. Puisi apa ni? Puisi moden. Okey. Dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih tu ada beberapa item yang kita belajar. Pertama, puisi apa? Puisi apa dalam buku teks tu? Ingat balik. Puisi tradisional yang terdiri daripada pantun dan juga syair. Yang ni kita dah belajar dah sebelum ni. Okey, sekarang cikgu nak masuk kepada puisi tradisi, pada puisi moden ataupun kita panggil apa dia? Sajak sajak. Bukan sajak tu maaf, ni sajak S-A-J-A-K, sajak. Okey, baik. Tajuk apa hari ni? Kena baca lah seorang. Tajuk apa kita nak belajar hari ni? Tajuk apa? Tengok diam je. Adakah anak-anak bersama saya? Faiz, baca tajuknya Faiz. Baca tajuk je, baca tajuk saja. Kalau Faiz tak nak baca, baca Faiz. Ya? Tajuk je. Tajuk dia apa dia? Baca umpama je lah. Puisi moden kita umpama sehelai daun. Kita seumpama sehelai daun. Okay, cikgu edit sikit lah. Cikgu edit sikit. Yang ni sepatutnya tajuknya duduk bawah. Sorry, minta maaf. Sekejap Okey, baik. Saya edit sikit. Tajuk ni sepatutnya ni duduk bawah ni. Macam ni. Okay. Begini sepatutnya. Dia apa nama tajuk dia sebaris macam ni. Kita seumpama sehelai daun. Okey, siapa yang pernah masuk sajak?
Saya. Alhamdulillah. Okey. Kali ni kita berempat je. Jadi cikgu cadangkanlah ambil satu seorang, rangkap satu seorang. Okey, boleh? Satu seorang. Ada yang terpisah dengan kita hari ni Okey, kita dah berempat sekarang ni. Sekarang saya nak kamu baca salah satu rangkap masing-masing. Ambil satu rangkap dan baca. Okey, saya pilih Kamil dululah. Kamil Irsyad. Baca rangkap yang pertama. Okey, boleh? Kita umpama sehelai daun, bertunas di hujung ranting, lalu melebut dan merimbun. Tempat bercanda unggas meriang, di bawah redup bayang mentari. Okey, bagus. Lagi? Seterusnya. Siapa pula? Siapa pula nak baca? Bacalah satu seorang je. Kita 4 rangkap ni, tak banyak. Tak banyak. Cepat. Cepat. Cepatlah wahai anak-anakku sayang. Baca. Segan ke? Tak payahlah segan. Kami dah baca. Irene dah baca. Irene baca, Irene. Rangkap yang kedua. Cikgu, yang ni sajak kan? Ya, sajak bukan syair. Okey. Baca. Andai kiki jasa dan bakti, di mana lagi tempat bernaung. Dari tusukan bahan memijak, unggas kecil tidak berpudrat. Okey, unggas unggas. Kenal tak unggas? Nanti kita bahas yang ni. Okey. Baik, seterusnya. Siapa pula nak baca? Saya minta. Kami dah baca. Irene dah baca. Faiz dah keluar tiba-tiba. Allah, putus talian. Jadi tinggallah kita. Baik, rangkap seterusnya. Kita baca sama-sama lah. Kalau nampak aja dah kita awak tinggal berdua, bertiga dah ni. Ada yang putus putus talian. Faiz dah masuk balik. Faiz, baca rangkap yang ketiga. Kita umpama sehelai daun, bakal kering sampai waktunya. Salah angkuh keupayaan diri, hingga lupa makhluk duafa, ingin bernaung mencari hidup. Okey, rangkap keempat ni saya ambil. Jadilah sehelai daun, hijau menunas menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Baik anak-anak, kalau sajak ni kita boleh sampaikan ataupun deklamasikan dalam bentuk lagu pun ada. Ada yang puisi-puisi ataupun sajak-sajak ni dilagukan. Contohnya macam kumpulan Kopratasa. Pernah dengar Kopratasa? Pernah ke tidak Kopratasa? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Lagu dia tadi daripada sajak-sajak, puisi-puisi. Maka dilagukan, dimuzikkan, dimasukkan irama. Jadilah lagu yang cantik. Okey. Baik, pada segi ketika mendeklamasikan sajak, kita disarankan menyebut sebutan ejaan yang betul. Kalau dalam syair barulah menggunakan bahasa Melayu, logat sebutan Johor Riau. Kalau dalam sajak ni kita kena sebut dalam ejaan yang betul. Kalau kita tu jadi kita lah. Kita umpama sehelai daun. Macam itulah. Dan seterusnya lah. Semuanya ada 4 rangkap Okey, kita tengok apa lagi. Cuba ingat balik. Apakah aspek kajian yang pertama yang perlu kita buat? Mula-mula sekali. Itu dah terangkan hari tu. Baru je lagi. Setiap aspek sastra yang kita belajar, kita ada aspek kajiannya. Kita kupas aspek-aspeknya. Apakah aspeknya? Okey. Saya tanya dulu ni sebab kita dah belajar. Ni tanya apa yang telah dipelajari saja. Apakah yang perlu kita kaji? Apa dia? Selamat datang. Faqihah. Okey. Siapa? Apa dia? Apa dia? Tak ingat ke? Oh, anak-anak. Tak ingat ke? Cepat jawab. Jawablah.
Anggaplah kita berada dalam kelas satu Farabi yang sangat cantik dan besar itu. Dan saya melihat Airin berada di tengah-tengah sebelah Alia. Oh, macam tu. Saya membayangkan kamu ni dalam kelas tau. Bukan dalam talian. Itulah punya imajinasi nak bersama kamu. Okey. Apa topik yang kita bincang ataupun aspek yang kita bincang yang terlebih dahulu? Apa dia? Cepat. Tak ingat ke? Tak ingat ke atau memang lupa? Oh, tak ingat atau lupa, sama je lah. Okey. Cepatlah. Masa kita panjang ni, kita 1.5 jam ni masa kita hari ini. Sebelum ni jadual kita 1 jam. Tapi hari ini jadual kita 1 jam 30 minit. Cikgu. Ya. Yang kat belakang tu dia macam A, B, A, B, C. Itu rima. Itu rima. Nanti kita jelaskan. Okey, tak ingat lah ni kayaknya. Tak ingat Ada sesiapa yang ingat, ada yang sesiapa yang tak ingat. Okey. Aspek utama ataupun aspek utama pula. So aspek pertama yang kita kaji adalah maksud dulu. Okey, maksud rangkap dahulu. Okey, rangkap pertama tadi Rangkap pertama tadi apa? Dia kata apa? Ingat ke tidak? Ini ingat ke tidak? Dia kata apa? Kata kita umpama sehelai daun. Bayangkan kalau ada daun bertunas segar. Okey, kita baca balik. Ramai tak ingat ni. Okey, kita umpama sehelai daun bertunas segar di hujung ranting. Bertunas segar maksudnya baru nak tumbuh sikit lah ya. Lalu melebur dan merimbun. Tempat bercanda. Apa maksud bercanda? Bercanda. Apa maksud bercanda? Saya suka soal ya anak-anak. Saya suka soal. Ya, bercanda apa dia? Bergurau. Ya, bergurau. Betul. Okey, unggas meriang. Unggas ni apa? Unggas? Unggas apa maksud unggas? Pernah dengar unggas? Apa maksud unggas? Tak pernah. Okey, unggas ni kategori burung-burung anak-anak. Unggas tu adalah burung-burung. Meriang. Dia sukalah singgah-singgah kat pokok-pokok ni. Kan burung-burung suka bersarang kat pokok-pokok. Ya ke tidak? Ni kiranya siapa yang hidup dekat pokok ni? Burung-burung katanya. Buat apa? Bercanda dengan riangnya. Okey. Di bawah redup berbayang mentari. Okey, di bawah redup berbayang mentari. Redup lagi, berbayang lagi, mentari lagi. Maknanya ada teduhan di pokok yang besar itu. Okey. Baik, itu maksud dia. Kita tengok maksud dia. Kehidupan manusia di muka bumi ini boleh diibaratkan sebagai sehelai daun. Mula-mula kecil, lepas tu besar, lepas tu lama-lama dia jadi kekuningan, lepas tu dia jadi apa lagi? Akhirnya jadi warna coklat tu, akhirnya gugur. Itu maksudnya. Apabila manusia dilahirkan, maknanya bertunas lah. Membesar dan menjadi dewasa. Bayangkan ni pokok bunga ataupun pokok yang ada di halaman rumah kita. Seharusnya mereka telah mampu menyumbangkan jasa untuk menerangi kehidupan insan lain agar keluar dari belenggu penderitaan. Itu maksudnya. Ini rangkap yang pertama ni. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Alhamdulillah kita ada 8 orang. Okey. Ya. Belenggu tu ni. Belenggu ni macam kita dikurung lah. Dikurung. Kalau nak kata peluk tu tidak munasabah. Dari segi ayat, belenggu ni macam kita dikurung. Ya. Okey, kita tengok dia punya maksud. Maksudnya okey. Membesar menjadi seharusnya dia telah mampu menyumbang. Menyumbang ni macam kamu ni anak remaja, betul? Ke ada yang dah dewasa sekarang? Adakah anda dewasa? Anda di alam remaja ataupun dewasa sekarang? Alam remaja. Alam remaja. Jadi kamu adalah sedang membesar. Belum lagi dewasa, sedang membesar. Betul tidak? Proses awak sekarang ni membesar. Lepas tu
Penyajak ni minta kita jadikan kita ni, anggapkan kita ni sebagai sehelai daun. Kenapa tak dengar suara Kenapa tak dengar suara? Buka Ya, tahu buka Bluetooth. Buka Bluetooth. Mana Bluetooth? Nak buka Bluetooth lah. Tutup. Mana Bluetooth? Bluetooth mana? Buka tak? Boleh dengar tak? Oh, tu. Boleh tak dengar tu? Kalau nak sebab ada orang puasa, dia bunyi dekat tu. Dengar je ni. Dah Bluetooth mana? Kita dengar je ni. Tahu kalau lawak tu tak si bagi Bluetooth bunyi Bluetooth. Ada dah mainan ni. Aduh. Siapa tu? Cikgu dengar je ni. Ya tak? Kawan-kawan dengar je. Tak apa. Okey. Suasana di rumah macam mana lah. Okey, kita teruskan. Ada siapa-siapa lagi yang tak dengar? Boleh mesej. Ada siapa-siapa lagi? Boleh tulis chat kat api tu. Okey. Baik, kita teruskan Kita teruskan kita punya slide. Slide kita. Okey. Yang rangkap pertama ni kita sambung balik. Jadi bila dah kita dah dewasa akan menjadi apa dia? Akan jadi ada tanggungjawab yang besar. Ni dia kata bila dah dewasa seharusnya mereka telah menyumbang. Jadi pokok-pokok tadi bila dah besar dia bagi tak sumbangan kepada manusia dan juga orang lain. Bagi teduhan. Lagi apa lagi? Orang nak main bawah dia pun boleh, nak panjat dia boleh, nak buat rumah atas pokok tu pun boleh. Itu maksudnya jasa, memberi jasa. Kita bila dah besar nanti kita perlu berjasa. Wajib berjasa. Yang utama sekali berjasa pada siapa? Ibu, ayah dan juga orang-orang lain lah, rakan-rakan, adik dan sebagainya. Untuk menerangi kehidupan insan lain agar keluar dari belenggu penderitaan. Maksudnya kita ni keluar daripada masalah. Belenggu maksudnya lebih kepada masalah. Kongkongan ataupun kata-kata situasi yang derita. Contohnya kalau kita agak berkemampuan, kita boleh bantu orang lain yang kurang berkemampuan. Contohnya orang tu miskin, kita bagilah hadiah. Hadiah apa tu kita nak bagi? Hadiah baju ke, duit ke. Kalau tak mampu dengan duit, bagi makanan. Kalau tak mampu dengan makanan, tak mampu dengan duit, mampu dengan apa? Rasa-rasa. Okey, pandangan. Cikgu minta pandangan. Kita tak mampu nak membantu dari segi sudut keuangan. Jadi kita boleh menyumbang dari segi apa? Cepat. Kasih sayang. Kasih sayang. Lagi? Perhatian. Okay. Lagi paling penting lah kalau kasih sayang dan juga perhatian tu betul dah. Ada lagi. Selain pada dua ni apa lagi? Apa lagi? Cara kita ambil berat. Doa. Ya betul. Daripada jauh kita doakan dia. Kita sedekah doakan dia. Hadiahkan doa padanya. Sebab kita tak mampu. Betul tak? Kita tak mampu nak bantu dia dari segi keuangan. Ya ke tak? Okey, lagi ada soalan setakat ni? Faham? Masuk belenggu ni faham? Masuk belenggu lebih kepada situasi lah. Situasi keadaan kita. Okey, kita teruskan kepada rangkap kedua. Okey, rangkap kedua. Okay, untuk makluman anak-anak yang baru masuk, kita belajar, kita umpama sehelai daun dan sekarang ni kita berada pada rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua. Okey, rangkap yang kedua. Andai kikir jasa dan bakti, di mana lagi tempat bernaung. Dari tusukan bahang memijar, unggas kecil tidak berkudrat. Okey, maksudnya apa dia? Kita tak bincang ke maksud dia. Kikir, apa maksud kikir? Apa maksud kikir? Apakah maksud kikir? Cepat. Tak tahu ke? Tak tahu maksud kikir apa? Kikir ni maksudnya apa dia? Kedekut.
Oh, kikir lah dia. Oh, gitu. Ataupun maksud lain lagi kalau peribahasa kita panggil apa? Tangkai. Tangkai apa? Tangkai jering. Betul tak? Kedekut. Andai kikir jasa dan bakti. Dia kata andai kita ni kedekut sangat untuk berjasa dan juga menabur bakti. Kita kedekut nak bagi sumbangan kita, sumbangan dari segi jasa dan juga bakti kita. Kita mampu buat sesuatu tu tapi kita biar je, kita lock je. Kata orang sana lock lah. Lock je. Contohnya orang dah jatuh tangga, kita patutnya bantulah kan. Bantu dia, angkat dia, tanya dia sakit ke tidak. Betul tak? Tanya tapi tak, bukan masalah aku dia sakit. Kita pun lari, itu panggil kikir lah. Kita kikir. Apa dia? Kikir sumbangan. Sumbangan kita kikir. Lagi bakti pun kita kikir juga. Okey, di mana lagi tempat bernaung kalau ramai yang masih lagi bersikap kedekut dari segi sumbangan bakti ni? Kita boleh minta tolong orang tak? Kalau ramai yang masih kedekut berjasa ni. Boleh tak minta tolong orang? Rasa macam nak minta tolong tapi tak mampu nak minta tolong. Takut. Kan? Boleh tak kita minta tolong dengan orang yang tak nak berjasa? Orang yang loket berjasa. Kamil Irsyad. Kamil nak cakap apa? Nak bagi pandangan. Oh, tutuplah pula. Tak apalah. Okey, dari tusukan bahang memijar. Maksud apa bahang memijar ni? Tusukan lagi, bahang lagi. Ni andaian je lah ni. Andaian apa ni? Nanti kita tengok maksud dia. Unggas kecil tidak berberat. Kalau orang yang miskin, unggas kecil ni maksudnya orang yang miskin lah. Orang yang susah ni tidak ada kemampuan, tidak berkudrat, tidak kemampuan. Okey, kita tengok dia punya maksud rangkap kedua. Okey, jika kita gagal menjadi manusia yang tahu membuat jasa, kita gagal. Tadilah macam saya kata dari loket, kedekut, malas nak berjasa dengan orang lain, malas berbakti. Gagal, kita akan gagal menjadi manusia yang tahu berbuat jasa. Kita akan jadi tengok je, wait and see, kata orang putih kata. Tengok je macam tu kan. Maka tiadalah ruang dan peluang bagi mereka yang hidup dalam kepayahan untuk bergantung harap. Jadi kalau wujud ramai manusia yang tak nak berkongsi kasih sayang, berkongsi tenaga, berkongsi bakti ni, maka orang yang susah tidak akan ada tempat untuk bergantung ataupun untuk meminta tolong. Dalam ramai-ramai yang awak tahu dalam dunia Malaysia ni, siapa yang famous dari segi bakti budi dan jasa? Famous lah dia. Siapa? Contohlah ni, ambil contoh. Ustaz Abid Liu. Ya, Ustaz Abid Liu. Semua kenal. Semua kenal. Kenapa dia war-warkan kebaikannya? Kenapa? Saya minta pandangan. Pandangan positif lah kalau boleh ya. Kenapa Ustaz Abid Liu menyebarluaskan kebaikannya? Kenapa? Bagi pandangan. Cuba bagi pandangan. Supaya orang yang tengok cerita dia tu akan apa tu? Dia ni macam tu ajarlah ke orang yang tengok cerita tu. Okey, lagi itu pendapat Airin, lagi pendapat sahabat lain lagi. Kita minta seorang-seorang lah bagi pendapat. Fakihah pula. Fakihah. Dia nak bagi peluang hidup kepada orang lain. Ya, orang lain boleh hidup dah tu. Tapi memberi peluang lebih baik lagi lah. Baik macam mana tu? Dengan bantuan dia tadi, kalau tak ada beras, boleh makan untuk anak-anak. Ya tak? Okey Faiz, pandangan Faiz pula. Faiz, macam mana Faiz? Pandangan Faiz. Dia nak orang hidup senang macam dia juga. Ya, hidup senang macam dia juga. Lepas tu, Syamil? Kenapa Ustaz Abid Liu? Apa Syamil? Ajak aku fikir. Okey, baik. Tak apa. Okey, fikir dulu.
Irsyad? Kamil Irsyad? Apa dia? Kamil Irsyad? Nak fikir dulu. Okey, fikir dulu. Nur Faizah? Faizah. Ni rasanya nama mak ni. Nama anaknya apa? Tak apa. Okey, baik. Sebenarnya Ustaz Willy buat macam tu minta orang ramai ataupun kita, termasuk kita, supaya melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa mengira kefahaman, tanpa mengira budaya, tanpa mengira apa lagi? Bangsa, warna kulit, dia agama dan sebagainya. Semua dia tolong, tak kira lah. Bukan Islam pun dia tolong, Islam pun dia tolong sebab dia kata apa? Allah uji kita sebab Allah Ta'ala sayang kita. Jadi apa yang dibuat oleh Ustaz Willy tu adalah perkara yang baik, perlu dicontohi. Bukan dia nak meninggi diri, bukan dia nak riak, bukan dia nak menunjuk-nunjuk pada orang ramai dia lah orang yang baik, tidak sebenarnya. Tetapi dia nak mengajak ramai orang supaya berbuat baik. Jadi orang yang susah ni ada rasa tempat untuk mengadu. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia mengharapkan agar orang yang susah tu hidup senang. Okey. Baik, itu kita kata ni apa yang dijelaskan dalam maksud rangkap ni, peluang bagi mereka yang hidup dalam kepayahan untuk bergantung harap. Itu maksud dia. Boleh bergantung harap. Kalau tidak nak berharap pada siapa? Contohnya kalau awak susah, kalau kat rumah awak bergantung harap pada adik-beradik yang sentiasa menolong awak. Betul tak? Yang kira sporting menolong. Ya tidak ni? Tengok dia diam pula dah. Biarkan kita sendirian. Okey. Berapa orang adik-beradik? Siapa paling ramai? Siapa paling ramai kat sini? Adik-beradik. Saya tanya Faiz berapa orang adik-beradik? 2 ke 5? 2 sahaja. Jadi Faiz kena tolong. Faiz yang berapa? Yang kedua ke yang pertama? Yang kedua. Pasti Faiz akan minta tolong. Kakak ke abang tu? Kakak ke abang? Abang pasti minta tolong ya. Sebab apa kita tak ada orang lain dan nak minta tolong, mestilah adik-beradik kita yang paling hampir. Kalau tak ada adik-beradik, kita minta tolong siapa? Ayah. Ibu bapa. Betul. Okey, kita terus kepada rangkap yang ketiga. Saya nak ni sahabat-sahabat kita yang baru masuk ni baca. Baca rangkap yang ketiga. Siapa nak baca? Volunteer. Sukarela. Cepat. Rela hati dia baca. Cepat. Baca balik rangkap yang ketiga ni. Saya sebut nama lah. Okey. Hasmah Zakaria. Boleh? Hasmah Zakaria ni baca rangkap ketiga. Okey, baca rangkap ketiga. Maaf ya saya panggil nama mak awak sebab bukan nama awak kat sini. Okey. Baca. Kita umpama sehelai daun, bakal kering sampai waktunya. Usaha angkuh keupayaan diri sehingga lupa makhluk duafa. Ingin bernaung mencari hidup. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nama apa sayang? Nama apa yang? Adelan. Okey, Adelan. Okey, terima kasih Adelan. Saya nak minta pandangan orang lain ni. Dalam rangkap ni, sebelum pada kita pergi maksud rangkap, saya rasalah pandangan saya, pendapat saya berpendapat mesti awak dah ada terlintas di fikiran masing-masing maksud rangkap ini. Cuba bagi pandangan Siti Nurbatrisha. Cuba bagi pandangan rangkap yang ketiga ni. Cuba Batrisha bagi pandangan rangkap yang ketiga. Cepat. Batrisha. Aduh, Batrisha, adakah masih bersama cikgu?
Tak apa. Kita teruskan. Okey. Kawan-kawan yang lain-lain ada nak bagi pandangan? Ada nak bagi pendapat? Cepat. Kita bagi pandangan kita. Kita bagi pandangan kita. Cepat. Kita bagi pandangan kita. Sebab apa? Tak ada Tak ada orang nak bagi pandangan. Okey, kalau ikut sebelum pada kita tengok maksud rangkap, dia cakap kita umpama sehelai daun. Masih lagi diulang. Masih diulang. Penyajak mengulang lagi. Kita ni umpama sehelai daun. Katanya lagi bakal kering sampai waktunya. Maknanya kita akan makin lama makin tua, kan? Makin tua. Makin lama kita makin tua, bukan makin muda. Kalau makin muda tu peliklah jadi. Kan? Usahlah angkuh keupayaan diri. Jadi kita tak boleh nak hentikan masa supaya kita sentiasa muda. Kan? Betul ke tidak ni? Sekarang anak-anak umur berapa? 13 tahun. Dah 13 tahun, 12 tahun berlalu tanpa kita sedar. Betul tak ni? Saya pula hampir dah 50 tahun. Lagi 3 tahun cukuplah 50 tahun saya ni. Makin lama makin apa? Makin tua. Sehingga lupa makhluk ni kata usahlah angkuh. Kita ni jangan sekali-kali sombong. Kalau kita bijak walaupun kita ni dah hebat sekali mana pun, jangan sekali-kali angkuh riak. Jangan. Sebab apa? Allah Ta'ala tak suka perkara-perkara sedemikian. Kalau kita ada kemahiran ke benda ke, kita sumbangkan kepada orang lain kemahiran kita bantu. Kita bantu dengan kemahiran yang ada. Okey, ingin benar mencari hidup katanya. Okey. Sehingga lupa makhluk duafa ni makna kita kenapa kita tahu tak maksud duafa? Anak-anak? Okey, duafa maksudnya orang-orang yang daif, orang-orang yang susah. Bila kita terlalu tinggi diri, kita terlalu sombong, kita terlalu riak, kita berkemungkinan akan apa? Akan jadi manusia ataupun makhluk yang apa ni? Makhluk yang lupa diri. Jadi disebabkan kita terlalu sombong, kita akan lupa orang-orang lain, orang-orang yang susah ni. Jadi orang lain nak benarkan kat kita pun memang tak akan dapat lah. Betul ke tidak? Okey, kita tengok maksudnya. Itu pandangan saya lah. Kita tengok maksudnya. Okey, maksud yang ketiga. Kehidupan manusia ibarat sehelai daun yang akan menjadi tua dan akhirnya mati. Kita takkan kekal ya. Maka janganlah kita terlalu sombong dan bangga diri dengan kelebihan yang dimiliki sehingga melupakan kesusahan hidup orang lain yang bergantung harap kepada kita. Okey, kalau dalam dalam suruhan Allah pun kita perlu mengeluarkan zakat, betul tak? Kepada fakir dan miskin. Bermakna Allah Ta'ala dah pesan pada kita dalam dunia ni ada orang yang miskin, ada orang fakir. Ya ke tidak tu? Jadi wajiblah bagi umat Islam berzakat dan berkongsi harta tadi atau kesenangan tadi kepada orang-orang yang susah. Okey, masuk sikit lah untuk subjek agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok rangkap yang keempat. Tadi kawan-kawan dah baca sebenarnya rangkap keempat ni, tapi yang baru-baru datang ni Okey, yang keempat ni, ni pendek je, 3 baris je. Siapa nak baca? Siapa nak baca dengan penuh penghayatan? Siapa nak baca? Siapa? Cubalah, siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa? Syamil baca, Meh? Okey ke? Beres. Jadilah sehelai daun, hijau menunas, menyegar mata, kering gugur menjadi baja. Okey, bagus, Meh. Okey, makasih, Meh. Okey, kita tengok. Jadilah sehelai daun, daun apabila gugur, dia akan jadi apa? Jadi baja, dia kata tak. Jadilah sehelai daun ketika hijau menunas menyegar mata. Maknanya masa kita muda, masa kita masih lagi remaja, masih lagi kita kanak-kanak macam awak ni bukan kanak-kanak dah, remaja ketika remaja ni kita menjadi seorang yang seorang yang baik, anak murid yang baik, anak yang baik
kawan yang baik, sahabat yang baik. Ya tak tu? Baik untuk diri sendiri. Tu maksud dia hijau menunas menyegar mata ni. Orang tengok pun bagusnya budak ni. Bagusnya dia ni. Sejuk tengok dia gitu. Lepas tu kering gugur menjadi baja tu ketika muda bila dah tua kering gugur menjadi baja. Bila dah gugur pun, kalau dah mati pun masih diingat bakti budi dia. Okey, kita tengok rangkap ni untuk maksudnya apakah yang dikatakan maksudnya tu. Okey. Jadikanlah hidup kita ni sebagai sehelai daun, diulang oleh penyaja tadi, sehelai daun waktu hidup menyumbang jasa. Bermakna kita ni perlu memberi jasa kita pada orang lain. Malah setelah mati pun banyak jasa dan bakti kita masih dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Okey, cuba sebut, anak-anak sebut anda semua sebut, kalian sebut apa dia bakti jasa yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain kalau kita dah mati. Kalau kita dah mati, apa dia? Saya tanya seorang-seorang sebut. Saya seorang-seorang. Okey. Okey, saya tanya Irsyad dulu. Apa dia? Apabila kita mati, masih lagi orang kenang jasa kita. Apa dia? Kalau mati menjelang. Itu peribahasa. Saya tak nak peribahasa, saya nak contoh. Contoh. Apa dia? Ganda tu. Contohnya kalau seorang yang pernah mengajar seseorang, cikgu lah cikgu saya dan juga barisan-barisan guru yang lain. Andai pun saya meninggal, ilmu-ilmu yang diberikan, dikongsikan tadi mengalir sehinggalah akhirnya akhir apa? Akhir dunia kita kata. Maknanya jasa-jasa tadi sentiasa mengalir. Kalau nak mudah dalam Islam kita kata ilmu yang dimanfaatkan. Contohnya tok guru kita mengaji. Maka apa yang diajar pada anak murid itu akan sentiasa bersambung-sambung. Sebab apa? Hari ni dia ajar adik dia, esok dia ajar kawan dia, lusa dia ajar, makin dewasa dia ajar orang lain pula. Maka ilmu tu sentiasa mengalir. Itu contoh untuk cikgu lah. Tapi betul kalau cikgu seorang je kan berjasa, orang lain mananya? Maksud saya gitulah. Pandangan saya minta pandangan awak. Apa lagi? Selain pada cikgu, apa lagi? Contoh yang boleh kita ambil. Yang boleh buat jasa ke orang lain ni, apa dia? Mati pun banyak jasa. Gitu. Apa dia? Cepat. Kita berbakti ni. Cepat. Contoh, satu dah lah. Kalau tak mampu bagi banyak, satu je. Maaflah suara cikgu makin lama makin serak ni. Cepat. Contoh. Kalau kami dah cuba tadi, Airin cuba. Memberi bantuan, ya. Betul. Tapi kita nak benda tu mengalir sentiasa ada. Contohnya apa? Cepat. Mari. Contohnya Airin buat sekolah lah katakan. Okey, Airin tulis itu sekolah. Apa dia? Sekolah apa nak buat? Contohlah Airin ni bila dah besar nanti bercita-cita nak mendirikan satu institusi. Salah satunya nak apa? Nak dirikan sekolah tadika lah katakan. Jadi dirikan sekolah tadika tu. Sekolah tadika tu ramai tak orang akan pergi? Ramai kan? Jadi orang kata tu sekolah cikgu Airin yang buat tu. Itulah anak saya dia yang jaga. Tu bangunan tu. Kalau masjid lagi lah orang buat masjid, buat surau dan sebagainya. Itu lagi lah banyak bakti dia. Betul tak? Selain pada tu, jasa-jasa yang berjuang. Dengan banyak jasa dan bakti. Contohnya pejuang-pejuang yang lepas, yang memerdekakan negara kita. Masih disebut tidak? Dalam buku-buku sejarah ada ke tidak nama-nama mereka? Ada. Itu maksudnya banyak jasa dan bakti. Kita hidup mestilah berbuat jasa dan bakti. Supaya bukan kerana nak suruh orang puji kita, tidak. Dengan secara automatik apa yang kita buat, apa yang kita lakukan akan dikenang oleh orang-orang seterusnya kerana kebaikan kita. Itu maksudnya. Jadi ya. Kalau doktor tu rawat orang, ya, berjasa juga kerana doktor itulah betul lah yang membaikkannya Allah Ta'ala. Tetapi usaha doktor tu, nampak?
usaha doktor tu untuk membaikkan, tapi dengan bantuan Allah, betul tak? Tetap berjasa. Para mana doktor berjasa lagi, semua yang ada di dunia ni boleh berjasa pada sesiapa sahaja. Betul tak? Kan awak mesti ingat orang yang sentiasa berjasa dengan awak. Siapa yang paling berjasa untuk awak? Paling berjasa ibu ayah lah kan? Betul tak? Membesarkan. Tapi awak akan sebutlah apabila jasa kita sumbangkan, sudah pasti orang akan menjadi sebutan orang ramai. Itu maksudnya. Okey, kita tengok lagi aspek kajian seterusnya. Tadi maksud, sekarang kita bagi pada tema. Okey, tema. Temanya adalah amalan baik semasa hidup. Okey, iaitu kita digalakkan agar sentiasa mengamalkan sikap yang baik dalam kehidupan. Jadi jangan sekali-kali buat jahat. Ada pepatah Melayu tu kata, apa dia pepatah Melayu kata? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya nak buat baik tu biarlah baik pada tempatnya. Jangan buat baik pada tidak bertempat. Contohnya kalau kawan-kawan ajak kita, tak payah masuk kelas. Itu amalan tidak baik, ajak orang tak masuk kelas. Ya tak? Itu maksudnya. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey. Tak ada. Okey. Baik. Ke nak rehat sekejap seminit? Kita dah setengah jam lebih ni. Kita dah setengah jam lebih. Takutlah awak rasa nak pergi minum. Ambil je lah kuih-kuih, balang-balang kuih tu. Duduk kat tepi awak tu sambil-sambil dengar cikgu ngajar ni, tak apa. Cikgu tak nampak pun. Sebab awak semua tutup kamera ni. Saya je buka kamera. Kan? Okey, kita teruskan ke ataupun nak berehat sebentar? Teruskan. Bagus. Memang anak-anak yang bagus ni. Okey, baik, kita terus pada ni tema. Kita tengok lagi, apa lagi? Ni persoalan persoalan apa yang dipaparkan oleh dalam oleh penyajak dalam sajaknya. Apa dia? Yang pertama, senantiasa memberi sumbangan dan kebaikan kepada masyarakat. Hari ini cuba sebut apakah kebaikan yang telah disumbangkan kepada ibu bapa kita daripada subuh tadi hingga sekarang. Ada tak sumbangannya? Mesti ada tak? Okey, kita tengah tanya Hasmah, Adlan. Okey, Adlan tadi kan? Okey, Adlan. Apa dia? Yang Adlan buat pagi ni? Yang dapat. Adlan buat bakti apa, buat jasa apa pada ibu ayah pagi ni? Dakwah je tu. Dakwah lagi. Dakwah lagi. Buat dah tu maknanya menjadi anak yang bagus dengan menghadirkan diri dalam kelas ni pun dah kira anak yang bagus. Tu jasalah tu. Sebab apa? Cara kita membalas jasa ibu bapa kita salah satunya adalah kita apa? Kita buat apa yang ibu ayah kita suruh. Ibu ayah kita suka. Jadi salah satunya kita hadir dalam kelas ni dengan semangat, dengan memang ikhlas nak masuk kelas, kita kira anak yang baik. Walaupun itu wajib lah. Wajib kita menjadi anak yang baik. Okey. Lagi, kita tengok lagi. Okey, tidak kedekut dan malas untuk membantu orang lain. Hal ini akan menyebabkan hubungan renggang masyarakat akan menjadi renggang. Maksudnya apa di sini? Kita ni jangan sekali-kali, jangan terlintas pun untuk tidak membantu orang lain. Kalau kita ada apa dia? Ada kelebihan, ada keistimewaan. Kalau kita kedekut, jadi hubungan kita dengan orang lain pun akan jadi renggang lah. Contohnya, bukan dari segi bantuan, dari segi tenaga. Kalau kawan kita duduk tanya kita, macam mana nak buat matematik ni? Kita dalam kepala, malah nak ajar dia. Dalam kepala kita cakap sorang-sorang kan. Malah nak ajar dia. Serabut lah budak ni. Kan? Itu dah tak boleh sebenarnya. Bantulah. Dengan bantuan kita padanya, Allah Ta'ala akan bagi kita lebih mahir, lebih bagus lagi dalam bidang tu. Kalau tak percaya, try. Kalau awak nak mahir, awak kena ajar orang lain balik. Contohnya kalau matematik, ada kawan kita yang tak pandai, kita tolong ajar dia sehingga pandai dan kita ni akan lebih
ingat dan lebih pandai sebenarnya. Itu Allah Ta'ala bagi pada kita lah. Kalau kita bantu kan. Tapi kalau lah kita tak bantu, kemungkinan apa yang kita ada tu Allah Ta'ala tarik balik. Kecerdikan, kepintaran, kebijaksanaan tu Allah Ta'ala balik ambil semula lah. Nak ke gitu? Sebab apa? Makhluk pintar, makhluk cerdik, bijak ni semua datang daripada Allah. Kurniaan Allah. Jadi sepatutnya kita kongsi. Janganlah kalau ada orang ajak kita yang bukan-bukan, kerana kita cerdik kita buat bukan-bukan, tak boleh lah, salah lah. Okey, kalau kita nak hebat dari segi hubungan kita dengan kawan-kawan kita, kita jangan sekali-kali apa dia? Jangan sekali-kali kedekut. Dari segi bantuan untuk kawan-kawan kita. Okey, yang ketiga, sikap angkuh dan mementingkan diri. Sikap angkuh dan mementingkan diri sendiri akan menyusahkan orang lain. Ya tak? Ada tak orang yang angkuh ni rasa macam serabut je tengok dia? Ada ke tidak? Ada tak? Serabutlah dia ni, dah lah sombong tak nak tolong orang. Lepas tu sibuk je duduk sini. Pernah tak orang rasa macam tu? Pernah ke tidak? Pernah. Okey, kalau kawan-kawan macam ni awak doa kat dia. Sedekah doa pada dia. Semua doa kat dia. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Janganlah macam tu kan. Okey, itu persoalan yang ada lah dalam sajak ni. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Okey, bentuk. Bentuk. Dalam puisi moden atau puisi tradisional akan dibincangkan apa ia bentuk. Bentuknya bebas. Bebas lah. Kenapa kita kata bebas? Okey, kalau berdasarkan pada rangkap-rangkap yang ada tu, bilangan barisnya tidak sama. Tidak ni? Bilangan barisnya tidak sama. Contohnya rangkap 1, 5 baris. Rangkap 2, 4 baris. Rangkap 3, 5 baris. Rangkap 4, 3 baris. Tapi kalaulah kita belajar pantun dan juga syair, boleh 5, 4, 5, 3 ni. Boleh ke tidak? Tidak boleh sebab bentuk bagi syair dan juga pantun adalah terikat. Terikat. Dia dah ikat 2 rangkap, 4 rangkap. 2 baris, 3, 4 baris, 6 baris. Dia macam tu. Itu pantun dan juga syair. Okey, dalam sajak ni dia bentuknya bebas. Okey, terdapat 4 rangkap semua sekali. Ada 4 rangkap ni. Dalam 4 rangkap ni terdiri daripada baris-baris yang berbeza. Okey, di sini baru jumpa ya rima akhir. Rima akhir. Apa maksud rima akhir? Cikgu ada sebut tadi, mula-mula sekali. Orang yang baru masuk memang tak sempat dengar lah. Orang yang awal-awal tadi apa maksud rima akhir? Apa maksud dia? Rima akhir adalah rima akhir adalah bunyi akhir setiap baris. Okey, kita tengok bagaimana nak kenal dia ni. Bagaimana? Okey, kita kaji, kita pusing balik, kita turn balik untuk rangkap yang untuk rangkap-rangkap yang ada. Okey, kita pergi balik. Okey, tengok rangkap yang pertama. Maaf ya, suara tersekat-sekat ni. Okey, rangkap yang pertama. Okey, cuba buka mic itu. Buka mic masing-masing, sebut ramai-ramai. Rangkap pertama ni baris yang pertama berakhir dengan huruf apa ni? Huruf apa? Huruf apa? N. Okey, baris kedua J. Okey, baris ketiga N. Baris keempat G. Okey, baris kelima I. Okey, kalau di sini, kalau macam ni, okey, kalau nak mengenalinya bagaimana dia akan jadi A, B, C, D okey, yang ni adalah bentuk bebas. Dia panggil mestilah kalau dalam pantun dan juga syair dia akan jadi A, B kan. Tapi kalau dalam sajak ni dia akan jadi A, B, C, D, E, F dan hingga Z lah. Okey, cuma dia buang huruf vokal tu buang lah. Maaf tu asonasi dengan aliterasi. Yang ni lebih pada rima. Okey, N ni kita jadikan A A. Okey, bertunas segar di hujung ranting ni akan jadi surutan pada A tadi apa dia? B.
Okey, baris yang ketiga berakhir dengan huruf N balik. Bila N sama N ni jadi bermakna huruf apa di sini? A. Bagus. Okey, bila berakhir lagi huruf G, kita akan jadi huruf B. Okey, dan baris terakhir, baris yang kelima ni akan jadi huruf apa? C. Itu jadinya A, B, C. Okey, boleh? Faham? Faham Okey. Baris yang ni, rangkap yang kedua. Baris pertama huruf apa? I kan? Jadi kita jadikan untuk rimanya apa dia? Baris awal ni apa dia? A. Okey, seterusnya B. Okey, seterusnya C dan seterusnya D. Okey, baik, bagus. Okey, dah faham belum? Faham ke tak? Alhamdulillah, faham. Okey, semua boleh semua boleh. Okey. Okey, boleh. Ada yang tak faham bagaimana terjadinya A, B, C dan A, B, C, D, A, B, C, B, D dan A, B, B. Ada yang belum faham? Tak faham tanya kat sini tak apa. Boleh je belajar terus. Cikgu maklum terus. Ada? Ada dah. Kefaham semua dah? Okey, Alhamdulillah. Airin jugalah yang jawabnya lah, diam je. Okey, baik. Seterusnya kita tengok lagi. Saya tengok lagi. Okey, nada. Okey, nada pada sajak ni adalah bernada romantis. Bernada romantis. Diminta kita buat baik. Buat baik dan sebagainya lah. Dia mengajak lembut je, nada dia taklah marah-marah, dia tak menyindir dan sebagainya. Okey, itu nada dan seterusnya unsur bunyi. Okey, unsur bunyi. Ada dua unsur bunyi iaitu asonansi dan juga aliterasi. Dan anak-anak perlu ingat asonansi. Apa maksud asonansi? Maksudnya perulangan huruf vokal iaitu huruf A, E, I, O, U. Okey, perulangan huruf vokal. Namanya asonansi. Di setiap baris tu ada perulangan huruf vokal atau aliterasi. Okey, manakala aliterasi, unsur bunyi bagi aliterasi pula apa maksudnya? Perulangan huruf konsonan iaitu selain daripada huruf vokal. Okey, kita tengok contoh asonansi. Kita umpama sehelai daun. Jadi di sini perulangannya huruf apa? Huruf A. A dia berapa tu? Cuba bilang. Bilang A dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 perulangan vokal A. Betul tak? Okey, kita panggil perulangan apa ni? Perulangan asonansi. Okey, bagi aliterasi, perulangan huruf. Minta maaf ni huruf ni huruf P pula dah jadi F bentuknya. Okey, perulangan huruf. Nanti kejap. Nak baiki dulu. Kita edit dulu. Edit dulu kesalahan ni. Sekejap. Kenapa boleh jadi tersilap ni? Okey. Ni. Okey. F. F huruf F. Okey, sekejap. Nanti saya nak soal ni berkenaan dengan asonansi ni. Okey, faham Asonansi maksud apa? Perulangan huruf vokal A, E, I, O, U. Manakala aliterasi adalah perulangan huruf konsonan selain pada huruf vokal. Okey, saya nak tanya ni berdasarkan rangkap ni. Okey, nampak semua kan? Nampak ya? Okey, saya akan pilih yang ni, saya warnakan, kemudian tu saya pilih yang ni. Baris keempat, rangkap pertama. Okey, saya minta cari perulangan aliterasi. Huruf apakah? Okey, huruf apakah diulang lebih banyak berbanding huruf-huruf lain? Huruf apa? Cuba bilang. Huruf apa di sini sesuai untuk aliterasi. Ingat aliterasi adalah perulangan huruf
selain daripada huruf vokal. Jadi apakah perulangan bagi baris ini? Tempat bercanda, unggas meriang. Perulangan huruf apa tu? Huruf apa yang lebih daripada satu? N. N. Okey. Tengok huruf N Huruf N ada satu, ada dua, ada tiga. Okey, tiga. Okey, huruf J ada berapa J? Tiga juga kan? Tiga juga. Satu, dua, tiga. Huruf R. R ada dua. Betul? N ada berapa? Satu, dua, tiga tadi kan? Jadi ada dua huruf. Ada dua huruf yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi yang tu kira faham dah tu. Maknanya bolehlah pilih salah satu sama ada perulangan huruf G. Betul lah huruf G ataupun huruf N. Tu maksudnya. Boleh? Okey, kita cari pula perulangan huruf vokal. Okey, di sini saya bariskan yang tu. Saya warnakan yang itu. Okey, warnakan pula dah. Okey, cari. Okey. Huruf apa yang diulang? U. Huruf U. Berapa kali huruf U? Satu, dua, tiga. Tapi huruf A paling banyak tak? Huruf A. Paling banyak. Jadi huruf asonansi yang paling kita kata unsur bunyi paling sesuai adalah huruf vokal A. Tengok tak? A. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6. Okey. Faham tak? Faham Ada 6 perulangan asonansi A ataupun kita panggil vokal A. Kita bilang A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Faham apa maksud asonansi, apa maksud aliterasi? Faham? Alhamdulillah, semua faham. Yang penting faham. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya. Itu dah selesai. Kita tengok pula yang ni. Nanti besarlah sikit. Okey. Okey, baik. Masih lagi dalam kategori gaya bahasa. Kita masuk pula berkenaan dengan gaya bahasa imej alam. Dalam dalam kita punya buku teks tu ataupun teks dia, teks yang ada tu salah satunya disebut dalam rangkap-rangkap yang ada daun, ada ranting, ada mentari, ada unggas. Okey. Ini kita panggil gaya bahasa imej alam. Imej alam yang diterangkan dalam rangkap-rangkap yang ada. Okey. Saya tanya daun. Daun diulang banyak mana daun dalam rangkap-rangkap yang ada. Banyak kali juga tu. Cuba tengok rangkap yang pertama. Okey, kita turn baliklah untuk ni. Kita tengok imej alam Saya kena terang satu persatu sebab nak minta awak faham. Sian awak tak faham. Ya ke tidak? Kan? Yang penting faham. Lepas ni bila dah faham, boleh ulang kaji. Okey, kita tengok. Okey, tengok daun. Berapa kali daun ada? 1 kan? 1. Lagi? Mana lagi? 2. Mana lagi daun? Sini daun. Kan? Daun. Okey, itu kita kata daun. Selain pada daun tadi apa lagi dia kata? Imej alam. Apa lagi? Ranting. Ni ranting. Okey, ni ranting menunjukkan alam lah. Seterusnya mentari. Seterusnya adalah unggas. Unggas ni burung-burung ni. Ni burung. Okey, itu kita panggil apa dia? Imej alam. Gaya bahasa imej alam. Okey, ingat yelah first time belajar kan. Tingkatan 1 ni berkenaan dengan imej alam. Jadi kena fokus dan kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok gaya bahasa lain lagi. Okey. Dia kata apa? Kita seumpama sehelai daun. Okey. Baik kita seumpama ataupun umpama sehelai daun.
diulang pada baris rangkap 1 dan rangkap yang ketiga. Ni ulang ni. Kita umpama sehelai daun. Gaya bahasanya namanya adalah repetisi. Dalam bahasa Inggeris pun repeat kan. Bolehlah ingat balik repeat. Repeat. Okey, boleh kenal? Ada pengulangan, diulang perkataan yang diulang, baris yang diulang. Bukan huruf, bukan apa kita kata, bukan perkataan tetapi satu baris ni, ayat ni diulang sebanyak 2 kali. Ada baris pertama dan juga baris ketiga. Okey, ada soalan tak? Ada ke tidak? Ada tak anak-anak? Tak ada? Okey, kalau tidak kita teruskan kepada gaya bahasa simili. Okey, simili kita dah belajar baru ni dalam novel termodinamik. Novel termodinamik kita tengok. Contoh dia ada perkataan umpama. Masih ingat tak lagi masa kita belajar gitu? Apabila saya kata gaya bahasa simili ni ada beberapa perkataan untuk mengenalinya. Apa dia? Salah satunya ni umpama. Selain pada umpama, apa lagi? Ada itu saya sebut. Ke tak ingat dah? Tak ingat ke? Lupa ke? Isyad, Irene, Adelan, Fakihah, Faiz, Amsyah. Ingat tak? Ingat ke tidak? Ingat ke tak? Ingat ke tidak apa dia perkataan-perkataan yang mewakili untuk gaya bahasa simili ni? Kalau nak kenal je ada je perkataan tu. Apa dia? Apa dia? Tak ingat? Cikgu buat catatan sikit. Antaranya laksana, seperti, macam. Itu antara ayat-ayat yang ada lah. Antara perkataan-perkataan, bukan ayat, perkataan-perkataan untuk mengenali gaya bahasa simili. Contohnya saya boleh buat ayat untuk kelas awak ni. Sunyi seperti malam. Betul lah, sunyi seperti malam. Diam je. Senyap je. Kan? 11 orang ni bersama saya. Faika. Okey, maaf lah cikgu baru baca ni. Mesej Faika. Okey. Baik. Okey, faham tak apa yang dikatakan simili tadi? Faham ke tidak? Faham? Tak faham simili? Okey, saya ulang balik. Simili ni nak kenal dia, nak kenal gaya bahasa simili, ada perkataan seperti, ada perkataan macam, ada perkataan laksana, ada perkataan bak, ada perkataan apa lagi? Umpama dan sebagainya lah. Itu kita kata kategori bagaimana nak mengenali perbandingan gaya bahasa simili. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh saya nak minta buat ayat lah. Ayat mudah je. Ayat mudah. Okey, saya mulakan dengan Faika. Okey, buat ayat. Menggunakan perkataan perbandingan simili ni. Tak faham kena kabur. Jangan diam. Faika. Ayat macam kita seumpama daun ke ginilah. Faika cantik seperti bidadari. Contoh saya bagi. Seperti itulah kata gaya bahasa simili. Sebab ada perbandingan. Kita bandingkan. Saya bandingkan Faika ni macam bidadari. Contohnya kalau saya kata Ahmad Syamil tampan macam Aaron Aziz. Saya kata gitu. Saya bandingkan Ahmad Syamil ni macam pelakon. Nama apa pelakon tu? Aaron Aziz. Okey, faham? Faham ke tak? Okey, itu kita kata perbandingan menggunakan perkataan-perkataan tertentu.
Jadi perkataan-perkataan ini adalah membantu kita untuk mengenali gaya bahasa simili. Okey, boleh? Boleh anak-anak? Boleh, kita teruskan. Okey, masa kita ada sikit lagi ni. Okey. Okey, seterusnya hyperbola. Baru ni dah terang baru ni, hyperbola iaitu gaya bahasa perbandingan melampau. Macam kita kata, orang Terengganu kata, wah nebeng teh. Nebeng ni maknanya doa lalu lah. Melampau-lampau, menebeng-nebeng. Orang Terengganu kata tak? Okey, hyperbola ni. Dari tusukan bahang memijar. Dari tusukan bahang memijar maksudnya matahari tadi, dia memancar terik ke bumi sampai rasa macam tembus bumi tu. Ibarat gitulah. Okey, itu perbandingan melampau. Hyperbola ni maksudnya perbandingan melampau. Boleh? Boleh anak-anak? Okey, kita buat ayat sikit. Ayat mudah je. Tadi saya dah minta Pak Ika. Sekarang saya nak minta Amsyah. Amsyah ada? Ada. Okey, Amsyah buat ayat. Buat ayat menggunakan perbandingan melampau. Contoh-contoh. Ayat mudah je, tak susah pun. Ayat mudah-mudah je. Jangan aku contoh. Contohnya, saya lapar rasa nak mati. Gitu. Kan? Atau ginilah, saya tunggu Amsyah di pintu syurga. Boleh tak? Itu melampau lah tu. Melampau lah tu. Mana ada orang nak pergi syurga sama-sama dunia ni kan? Gitu. Lagi ayat contoh lain lagi. Akan ku tunggu dirimu 1000 tahun lagi. Kita hidup ke sampai 1000 tahun? Tak kan? Itu kita kata perbandingan melampau ni. Ayat yang melampau-lampau. Okey. Cuba Amsyah. Cuba. Apa dia? Cepat. Kejap. Okey. Fikir. Okey, Amsyah fikir. Sementara Amsyah fikir. Siapa volunteer? Nak cuba buat ayat menggunakan perbandingan melampau. Siapa? Cepat. Nanti buka sekolah cikgu bagi duit raya RM1. Cepat. Nak duit raya tak? Atau cikgu belanja aiskrim dekat koperasi. Cepat. Siapa tak nak rugi? Siapa tak nak rugilah dia. Kan? Cepat. Tak ada orang nak buat ayat? Okey. Kalau tak ada, sementara tu saya nak jelaskan maksud seterusnya iaitu personifikasi. Okey, simili, hyperbola dan personifikasi ni adalah gaya bahasa perbandingan ya. Gaya bahasa perbandingan. Jadi anak-anak kena ingatlah. Kena ingat keempat-empat ni, ketiga-tiga ni. Sebenarnya ada satu lagi perbandingan tetapi dalam sajak ini hanya tiga sahaja bahasa gaya bahasa perbandingan yang ada dalam rangkap-rangkap yang ada. Okey. Jadi kita tengok personifikasi. Okey, personifikasi maksudnya sesuatu yang tidak hidup tetapi kita jadikan sifat manusia. Okey, contoh paling mudah sekali yang ni yang duduk dalam rangkap ni kan. Tapi saya nak ambil contoh luar. Contohnya saya kata sekarang masing-masing pegang pen kan? Pegang pen ke tidak? Ke pegang phone je? Ada yang kan? Contoh saya buat perbandingan. Okey. Pen yang ada di jari Ahmad Syamil sedang menari-lari laju. Menari-lari laju. Menari ke berlari? Berlarilah. Berlari-lari laju menyalin nota yang diberikan oleh Cikgu Bah. Okey, adakah pen tadi sifat dia berlari ataupun menari? Saya tanya ni. Adakah? Okey, adakah? Okey. Adakah pen tadi sifatnya boleh menari dan juga berlari? Boleh ke tidak?
Boleh Tak ke boleh. tidak? Tidak boleh. Betul, Mek. Jadi kita jadikan benda yang tidak hidup tadi tu ada sifat manusia. Contohnya kalau kita buat ayat untuk kipas duduk atas kepala kita lah. Kita kata apa? Kalau apa nama? Kalau kipas kita nak bagi sifat manusia untuk dia tu apa? Cuba fikir. Kipas sedang apa? Kipas sedang memberikan ni dalam sastra ni memang kita kena jadikan sesuatu yang tidak hidup tu jadi hidup. Kalau kipas awak boleh kata apa? Menari-nari di atas kepalaku. Kalau daunnya melambai-lambai memanggilku supaya ku pergi ke pantai. Contohlah awak berjalan-jalan petang-petang dengan mak ayah ni. Cakap kat mana? Mak, itu daunnya tu, daunnya. Kan orang Terengganu panggil nyo. Daunnya tu sedang memanggil abang supaya pergi ke pantai untuk mandi pantai. Contoh tak ni? Contoh. Sebab kalau ikutnya daun tak hidup ke? Tak kan? Tapi digerakkan oleh angin melambai-lambai, jadi kita anggaplah yang ni melambai-lambaikan kita. Betul tak? Itu maksudnya. Itu maksud personifikasi. Kita jadikan sesuatu yang bukan hidup tetapi hidup dengan sifat manusia lah. Tu dia jadi personifikasi. Okey, faham ke tidak? Faham ke tak setakat ni? Faham ke tidak? Kita akan jumpa lagi dalam sajak-sajak ataupun apa nama kita kata rangkap-rangkap seterusnya dalam sajak-sajak yang lain sebenarnya. Kategori ni untuk kajian sastra ni. Okey, kita tengok lagi. Nilai. Okey, nilai. Nilai ni maksudnya, okey, tadi saya minta siapa buat ayat tadi? Nanti. Amsyah dah ready untuk ayat? Okey. Okey, ready. Silakan. Ayat tadi ke? Ayat yang Amsyah buat sendirilah untuk simili tadi kan? Simili ke personifikasi? Simili lah. Okey. Dah ingat pula lah. Kenapa tak catat? Kenapa tak tulis dulu? Okay. Boleh? Boleh Amsyah? Okay, cuba. Boleh, saya tunggu. Okay, sementara tu Amsyah reka-reka ayat tu. Tengok nilai. Okey, nilai pertama kita naklah seorang menjadi yang bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab, nilai prihatin, nilai kesederhanaan dan nilai-nilai lain lagi iaitu baik hati, rasional, kasih sayang, keinsafan. Okey, ni kena semua ada ni. Sebab dalam rangkap-rangkap tadi memang mengajak kita melakukan kebaikan. Ya tak? Kebaikan. Jadi kalaulah saya minta anak-anak cari, saya bagi sikit je penilaian secara lisan ni nak isi dalam PBD. PBD masing-masing 11 orang ni lah yang beruntungnya. Yang beruntungnya 11 orang ni lah. Secara lisan saja saya minta anak-anak ada buku teks dalam buku, di tangan. Ada tak buku kecil tu? Ku ingin berterima kasih. Ada kan? Okey, boleh tak saya minta ni kita ada berapa orang sekarang ni? Kita ada dalam 8 orang. Okey, dalam 8 orang ni kalau apa nama Amsyah dah siap belum? Okey, Amsyah dah siap belum? Dah. Okey, cuba. Tinggi sama apa? Apa dia? Tinggi sama apa? Apa tu? Tak faham. Cuba tulis dekat chat tu. Cuba tulis dekat ruangan chat. Ada siapa-siapa perasan apa yang disebut oleh Amsyah? Faiz perasan tak apa yang disebut oleh Amsyah? Allahu Akbar. Okey Amsyah. Okey, terima kasih. Awak tahu Amsyah tulis apa kan? Okey, nak maklum Amsyah dalam ayat
dalam ayat ni kan penggunaan yang ada ni, Amsyah kena ingat kita belajar 3 perbandingan. Hari ni simili, personifikasi dan juga apa lagi, satu lagi tadi. Apa lagi? Cuba ingat. Okey, saya U-turn balik. Simili, hyperbola dan personifikasi. Ada 3 tak? Okey. Amsyah, cikgu tanya. Amsyah pilih yang mana satu ni? Ayat yang mana satu? Amsyah. Ya. Amsyah pilih yang mana satu antara 3 tu? Amsyah buat ayat lawak ni. Cepat. Cepat Amsyah. Ayat yang mana 3 tu? Amsyah, yang mana satu? Ayat yang mana ni? Hyperbola, personifikasi dan juga simili. Hak Nasa? Hak Nasa? Yang mana satu? Berbola kot. Hyperbola, bukan berbola Hyperbola. Okey, untuk makluman Amsyah, ni logat Terengganu ni. Tinggi nok mampu tu logat Terengganu. Standard ayat ni kata apa? Cuba ubah ayat tu menjadi ayat standard. Tinggi yang melampau. Tinggi yang melampau, ya faham. Tapi tak kena kata tinggi yang melampau, bukan. Tinggi. Yang amat. Perkataan tinggi. Amat tinggi dah jadi kata tu, kata yang apa nama, yang kita belajar dalam tata bahasa tu kan. Yang ni sangat-sangat ni, nak kata apa? Tinggi. Awak bayangkan langit lah. Langit. Ni lah kita kata Amsyah Syauqi setinggi langit. Tinggi setinggi langit. Kan? Tubuh Amsyah tinggi tinggi setinggi langit. Boleh tak? Boleh lah. Tingginya Amsyah. Kan? Amsyah yang rendah ke tinggi ni? Tu kita kata ayat dalam bahasa yang mudah difahami. Kalau macam ni, bahasa Terengganu, orang Terengganu je faham ni. Amsyah, orang lain tak faham. Kita faham lah. Tapi orang luar daripada Terengganu tak faham lah. Okey? Boleh? Okey, tahniah Amsyah. Terima kasih kerana mencuba. Tapi harap Amsyah faham lah. Okey, nilai bertanggungjawab. Okey, dalam rangkap mana diminta kita menyemai ataupun ada sikap bertanggungjawab ni. Bertanggungjawab diri sendiri dan orang lain. Rangkap mana? Dalam ada 4 rangkap tu, rangkap yang mana? Mudah je, tak susahnya. Rangkap yang mana menggambarkan nilai bertanggungjawab. Cuba tengok buku teks. Apakah nilai bertanggungjawab? Nilai bertanggungjawab. Apa dia? Apa dia anak-anak? Apa dia? Cepat. Yang mana satu? Dia. Siapa? Dia. Tak ada orang boleh jawab ke? Sayang. Ya. Tak ada. Tidak ada orang. Tidak ada yang mampu menjawabnya. Cuba. Rangkap yang ketiga. Maknanya kita minta menjadi seorang yang bertanggungjawab. Rangkap ketiga katanya. Okey, rangkap ketiga tu dia kata apa? Usahlah angkuh kepercayaan diri sehingga lupa makhluk duafa. Betul tak? Jadi kita disarankan supaya sentiasa ada sikap bertanggungjawab pada diri sendiri dan juga orang lain. Okey, nilai prihatin kat mana? Saya kamu nilai. Nilai prihatin ni adalah prihatin terhadap golongan miskin dan anak-anak yatim.
Masih juga dijelaskan dalam rangkap ketiga pun ada, rangkap pertama pun ada tak? Dan juga rangkap yang terakhir tu pun ada. Okey, nilai kesederhanaan. Maksudnya kita ni dikata apa? Usah angkuh keupayaan diri. Masih lagi dalam rangkap yang ketiga. Dan juga kita kata apa? Lalu melebar dan merimbun ni kita bagi ke orang lain juga apa yang kita ada. Okey, selain tu kita ada baik hati. Rasional apa maksud rasional? Bijak bertindak dan juga orang kata bersabarlah. Apa-apa dugaan kena rasional. Apa-apa ujian kena bersabar, ya. Dan juga kasih sayang. Kena bagi kasih sayang pada orang yang kita kenali. Ya tak? Terutama mak ayah kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita dan orang-orang yang sentiasa menolong kita. Kita perlu bagi kasih sayang. Seterusnya apa dia? Keinsafan. Keinsafan ni apa dia? Kita insaf. Apa dia? Cepat. Siapa? Siapa tu? Yang nak mencuba jawab. Keinsafan. Kita insaf dengan apa yang ada pada diri kita. Kita bersyukur. Kita insaf dengan kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala bagi dan kita ambil iktibar. Okey. Boleh? Masa kita dah tak banyak ni. Ada lagi 8 minit sebelum berakhirnya kelas kita. Okey. Seterusnya kita pergi ke pengajaran. Okey, yang pertama, okey baca. Molek dah ni baca seorang-seorang ni. Tolong baca. Okey, siapa nak baca dulu? You baca. Siapa nak baca dulu? Okey. Syamil dulu. Meh baca Meh. Meh baca yang pertama, yang lain ikut. Yang lain seterusnya lah. Okey, silakan. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat. Okey, yang nombor 2, baca. Seterusnya. Aduh, kena sebut. Baca. Yang memerlukan. Tuan Airi baca lagi. Seterusnya. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap yang sederhana. Okey, itu Faiz. Lagi. Kita hendaklah berbuat baik sesama manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Okey, itu Faikah. Lagi. Seterusnya. Kita hendaklah membuat jasa dan berbakti kepada masyarakat. Okey, bagus. Ikmal, Kamil lagi. Lagi. Faizah ada. Dah. Faizah ke. Lagi. Adelan ke dia. Dua lagi. Ya. Cuba. Okey. Kita hendaklah bersyukur atas nikmat yang telah kita terima dan berusaha untuk membantu orang yang tidak berupaya. Okey, bagus. Semuanya bagus. Semuanya pandai. Ni kita kata pengajaran ni, inilah pengajaran yang terdapat dalam sajak yang kita belajar hari ini. Okey, kalau ikutnya kita ada masa lagi 7 minit sekarang ni. Kita ada 7 minit sebelum berakhirnya 9.40 kelas kita. Okey, ada soalan ke tidak sekarang? Nak tanya? Ada ke tidak? InsyaAllah cikgu akan bagi kuis lepas ni lah. Doktor ni nak biar sini ni. Takut doktor siap. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Alhamdulillah tidak ada. Daripada slide pertama dan slide yang terakhir, ada sesuatu yang nak dikongsikan? Ada pendapat sendiri ke? Ada yang nak diluahkan apa-apa? Ada ke tidak? Ada tak? Okey, untuk makluman anak-anak semuanya. Okey. Ini adalah contoh, bukan contoh. Ini adalah kajian kajian yang kita belajar sepanjang belajarnya sastra kita kata. Jadi anak-anak mesti kena ingat. Kena ingat ni step-step ni. Apa yang kita belajar. Perlu kena ingat ni apa dia. Mula-mula maksud rangkap, seterusnya tema dan sebagainya lah. Jadi kalau untuk sajak-sajak yang lain, okey, sajak-sajak yang lain, rasa-rasanya macam ni lah juga. Bukan rasa-rasa lah, memang beginilah caranya untuk mengkaji. Kejap ya, anak-anak sekejap. Ada baby saya merajuk. Kejap. Mai. Aduh, merajuk. Kejap.
Nah, Allah. Jebek. Allah. Jangan jebek gitu. Sedih. Okay, this is my baby. Allah, sedih sangat dia. Okay, lagi pun kebetulan dah masa kita nak habis lagi. Lagi ada 4 minit lagi. Okay, saya nak maklum pada anak-anak. Okay, ingat anak-anak. Yang ni adalah kategori yang kita perlu buat ketika mana? Ketika kita belajar sastra. Okay, pertama apa dia? Sebut sama-sama lah. Apa dia? Yang pertama apa dia tadi? Maksud rangkap. Okay, yang pertama maksud rangkap. Ni. Okay. Kejap sayang. Nanti. Kejap saya akan buat satu layan lain dan saya minta awak sebut apa yang awak belajar. Sementara kita ada masa sedikit lagi ni. Sikit je dah masa kita. Tak banyak ni. Okey, sekejap. Nanti saya tulis awak sebut. Saya tulis awak sebut. Okey. Okey, fine. Allahu Akbar. Line saya slow lah. Line saya tersekat-sekat. Okey. Sekejap ya. Kejap. Sekejap. Bila dah apa nama? Bila dah ada banyak sangat helaian ni jadi terputus-putus pula. Okey. Allahu Akbar. Sekejap. Okey. Sebut je lah. Saya buka lah saya punya helaian satu lagi ni sebab line tak berapa clear Line saya tak berapa nak clear. Okey. Yang pertama apa tadi kita nak tahu? Apa dia? Apa dia? Sebut. Ni nak kukuhkan apa yang awak perlu buat ketika belajar sastra, ya. Apa dia? Sebutlah. Apa dia? Masuk rangkap lagi. Lagi. Apa lagi? Daripada tu apa lagi? Okey. Ni line tak clear. Saya ni tak clear juga line sebenarnya. Okey. Alright. Baik. Saya bagi line yang kosong ni. Okey. Kita rumus kita punya pelajaran hari ini. Okey, baik. Pelajar yang tak ikuti kelas saya pagi ni, saya akan send lah video ni ke tu. Okey. Tulis kat sini. Aspek. Kajian apa? Kajian apa ni? Kajian. Apa dia? Puisi. Puisi apa? Puisi. Sebut. Puisi modern. Okey. Baik. Aspek kajian puisi moden. Okey, seterusnya kita tengok. Yang pertama apa dia tadi? Okey, abaikan adik yang duduk sebelah saya ni. Okey, dia memang macam ni. Yang pertama apa dia? Maksud rangkap. Masuk rangkap. Okey, yang kedua apa dia? Tema. Okey. Tema, you lupa lah tu. Tema, adik cakap tema. Okey. Saya ingat dah tu mama pun. Okey, lagi? Lepas tu apa? Ni tentu tak buat catatan ni. Yang ketiga, persoalan. Okey. Yang keempat?
Lepas persoalan apa dia? Cepat. Dah. Apa dia? Cepat anak-anak. Ni bentuk. Tajuk besar dia bentuk lah. Okey, lepas bentuk, dalam bentuk ni adalah rima dan sebagainya tu. Okey, lagi apa dia? Nada. Kan? Betul tak kita belajar ni kan? Secara tak langsung anak-anak belajar benda-benda ni. Okey, kejap. Kita seret sikit sampai sini. Okey, lepas nada apa lagi tau? Selain pada nada, kita belajar apa? Nada ni semua sekali ni duduk dalam unsur gaya bahasa sebenarnya. Jadi dalam gaya bahasa ada nada, ada unsur bunyi. Ya? Okey, saya letaklah sini. Nada, unsur bunyi, unsur bunyi. Unsur bunyi. Kalaulah saya minta buat sendiri, nota ni boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh tak rasa-rasanya? Cuba buat sendiri. Sebagai kerja rumah. Boleh tak? Nanti tak saya bimbing lah macam mana nak buat. Okey, selepas bunyi kita belajar apa? Lepas bunyi kita belajar apa tadi? Ni apa? Nilai. Okey, yang terakhir kita belajar apa dia? Apa dia? Last kali kita belajar apa? Last kali. Tak ingat Last kali kita belajar pengajaran. Okey. Moyok belaka lagi pagi-pagi ni ya. Okey, ini sajalah kelas kita untuk hari ini. Jadi cikgu minta maaf lah mana yang kurang, mana yang terlebih, mana yang apa kita kata tak kena tu, saya minta maaf banyak-banyak sebab yang baik itu hanyalah daripada Allah, yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Okey. Sebelum berakhir ni ada soalan tidak anak-anak? Kerja rumah nanti saya bagi dalam grup WhatsApp. Saya akan sertakan juga dalam video ni nanti insya-Allah. Okey, ada soalan? Tidak ada. Tidak ada lah. Tidak ada Tidak ada. Okey. Kalau tidak ada, saya minta maaf mana yang kurang dan juga mana yang terlebih tu. Okey, jadi kita akhirilah majlis ilmu kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul asri. Okey, baik kita baca sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum anak-anak semua. Ya, assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi minggu depan. Teruskan dengan kelas seterusnya. Bye.